Benda ni takkan jadi kalau Sam tak ada. Maknanya kalau aku tak ada dengan diorang, benda ni takkan jadi. Assalamualaikum. Salam malam Kliwon. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okay guys, seperti yang dijanjikan pada hari ini, aku bawa korang khas tetamu jemputan, iaitu... Ya, saya Ashraf di sini. Terima kasih kerana Santai Chill membawa saya ke, orang kata, your studio cantik gila. Saya tak pernah ada studio sendiri. Jangan. Tapi Alhamdulillah, terima kasih. So, tujuan saya ke sini adalah kerana dijemput lah, obviously kan. Takkan saya datang ceroboh tempat orang kan. Alright. So, korang yang mana baru tengok, mungkin kehadiran saya kat sini, saya just nak korang, please subscribe Santai Chill. Kan, sebab, yalah, korang mesti lagi lepas ni ada update tertentu kan. InsyaAllah. Sebab, potensi tak boleh menipu, bosku. Subscribe dulu, baru tahu. Gitu. Alright. Let's go, teruskan. Okay. Seperti yang dijanjikan juga, korang mesti tertunggu-tunggu. Kan? Kenapa Ashraf datang kat sini juga? Yes, betul. So Ashraf, kau tahu kau datang sini sebab apa? Memang biasa. Orang jemput aku untuk bercerita. Macam orang tahu jugalah, orang Ashraf, orang selalu tengok cerita seram kau. Ya, betul. Tapi kali ni kita bukan nak dengar Ashraf sembang pasal seram. Kita akan bawa tetamu jemputan lain juga yang akan sembang seram pada malam ni. Tak faham. Biasa kalau aku datang, jaranglah orang suruh aku tak bercerita, senang sangat. Kali ni aku nak bagi kau rasa feel sebab before this pun, orang asyik tanya aku macam fake je, aku kadang meremang takut kan. Tapi aku nak rasa, kau rasa macam mana aku rasa bila tetamu cerita seram di sendiri. Ini pun kali pertama aku dengar cerita orang depan-depan. Biasa baca DM je. Kan? Okay? So mana manusia ni? Okay, jangan buang masa. Kita bawa tetamu jemputan itu. Let's go. Okay guys, malam ini kita bawa seorang tetamu yang akan berkongsi cerita seram dia kepada kami berdua. Okay, sebelum tu, perkenalkan diri dulu. Okay, terima kasihlah sebab jemput dan sudilah nak dengar cerita kan. So, nama saya, kau boleh panggil aku Samad. Nama Samad, so kau boleh panggil Sam lah, terpulang lah panggil Sam, aku kan. Bukan Sam Bang Fiz Bukan. Okay. Nama UK. Wah, tu nama sama tapi panggil Sam. Okay. Tapi teruskan. Okay, teruskan. Okay, hari ni macam selalu aku ada layan juga Santai Chill kan. Kita dengar pengalaman seram, diorang nampak apa semua. So hari ni aku macam nak cerita kat korang. Umur aku 26. Pengalaman aku 26 tahun. Okay. Kau percaya tak orang yang boleh nampak gifted, orang panggil gifted, Sixth sense. Boleh nampak macam benda yang korang tak nampak. Ya. Dia daripada kecil. Faham. Dan ni melibatkan keturunan. Sama ada dia boleh panggilkan sumpahan, curse ataupun gifted lah, kita tak tahu lah. So terpulanglah pada korang yang korang dua menilai ataupun yang komen nantilah kan. Kita tengok. So aku mulakan kan daripada macam mana kejadian-kejadian pelik yang aku lalu sepanjang 26. Okay, first aku macam kita tahulah kita lahir kan. Okay, senang cerita first lah family aku. Aku Muslim. Lahir Muslim. Ayah aku semua Muslim. Aku lahir, aku Semenanjung, tapi ayah aku orang Sarawak. Mak aku je orang Tampin. So bila kita dengar orang Sarawak, mesti ada benda-benda pelik kan. So kita tahu dalam sejarah pun kita tahu orang Sarawak ni dia ada kepercayaan dia macam mana pedang lah orang kata apa semua kan. Lepas tu dia pun kita tahu kalau adat dia orang dulu nak berkahwin dengan perempuan pun dia akan tengok kepala gantung tengkorak kat rumah kan. Ya. Pernah dengar dia orang ada istiadat yang macam tu. Adat dia. So dia ada ikut suku kaum apa? Ya kot, tapi sebab kan dah lama sangat generation ni aku tak macam tak. Dia most tu general kat Sarawak tu satu zaman dulu. Zaman dulu. Iban. Iban. Orang banyak dekat Semenanjung ni petikai kan benda tu kan. Yes. Senangnya aku ni keturunan Iban lah. Iban. Okay. Iban lah. Alright.
So memang kita tahu Iban dia akan ada simpan pedang-pedang. Benda ni berkaitan dengan hidup Yelah, aku. yelah. Yang first generation ni dia bukan Muslim. So kita tak tahu dia apa perjanjian dengan benda tu, menyebabkan aku yang mungkin terkena sumpahan ni yang kena tanggung. Faham? Okay, kita dulu kalau kita kat Semenanjung ni memang famous cerita pasal Masuri, 7 keturunan Masuri. Macam tu lah aku kan. So aku kira macam anak sulung lelaki daripada 7 keturunan ni. Okay. So masa dia buat perjanjian tu aku tak tahu perjanjian, tapi aku pernah dapat mimpi tu bila dah besar lah. So dan sebab tu kalau kamera tak nampak, tapi sebab aku tak boleh nak expose muka aku kan. Ya. So tapi macam korang yang nampak depan mata ni, kau boleh nampak aku ada satu-satu tanda Ya. dekat kening aku, Ya. dekat rambut kan. Betul. So benda ni memang aku dah pergi jumpa doktor. Doktor kata benda ni pelik, benda ni tak berbahaya, tapi macam bagi aku apa benda ni? Apa lebihnya benda ni? Yelah. So bila aku lahir, atuk aku yang nombor keturunan ke-5 lah. 5 yang ni, ayah aku 6, aku 7. Aku lahir benda unik dah ada dah. Bila doktor tu sambut, kita baby biasa je, betul tak? Kulit biasa macam kita je lah, cuma dia lembut, sensitif. Tapi aku macam ada double skin. Macam kulit tu macam kulit ular. Senang cerita, ular saling kulit. Nak tengok tak? Okay. Dan nurse tu cabut tau. Tapi cabut tak sakit sebab aku tak nangis. Ni cerita tapi atuk aku tak bagi. So macam atuk aku ni dia dah tahu tau benda ni. Ayah aku dia macam dia dah kemudian dia macam tengah-tengah apa lah. Benda, apa benda? Nak lawan ayah. Kan? Faham. Atuk aku macam dia. So benda tu bila aku besar, gambar aku kecil, macam Hafiz dia mungkin dah tahu kan. Gambar aku kecil aku memang normal. Tak ada rambut putih ataupun kening putih, semua tak ada. Ya. Sampai umur aku 3 tahun. Keluar tanda ni. Okay. Keluar tanda ni. Dan bila keluar tanda ni, aku macam ayah aku bawa jumpa doktor. Sebenarnya doktor cakap tak ada apa. Tapi yang peliknya ni sebab kita kalau daripada kita sains, kita faktor boleh berfikir pun bila dah macam umur 6 tahun apa semua kan. 3 tahun kita tak ingat kan. Bila dah besar ayah aku selalu cerita, aku ni macam ada pendamping, macam ada kawan yang aku tak nampak, yang sebab masa kecil aku selalu berbual. Aku rasa dia ada, tapi di mata orang tak ada. Di mata orang tak ada. Kau sebagai parent kau mesti takut kan? Ya. So macam kita tapi sebabkan kita tanya orang, kita tak tanya pakar, kita tanya susu galur keturunan kita. Ya. Aku tanya atuk, ayah aku tanya atuk aku, nenek aku. So kita orang daripada kecil, aku daripada kecil memang dari amalkan ritual. Faham tak ritual? Macam kalau dulu kita ada dengar ritual macam mandi bunga, mandi air limau setiap malam Khamis. Tepat pukul 12. Ya. 7 biji limau. Pernah dengar? Dia macam lebih kurang kulit mayang punya lah kalau kat tepi pantai tu semua kan. Lebih kurang macam tu. Dan aku tak boleh mandi atas simen, aku kena mandi atas tanah. Sepanjang kau membesar? Sepanjang aku membesar, sampailah aku rasa benda ni semua tahyul, sampai aku mau nak ke arah ke Islamik lah sikit. So kau maksudnya kau akan mandi kat luar rumah? Yes, luar rumah. So rumah aku tu memang ada tanah lah yang aku beli khas kan. Tak ada rumah, tak ada tanah. Yelah, selalu kan ada rumah renovate mama. Yelah, faham. Bawah so tu kan tile dia semua. Mandi. Lama-lama aku fikir. Lepas tu ada ayat yang aku amalkan dulu. Ni boleh tahu tak umur ni time ni berapa? Maksudnya kau starting macam kena mandi atas tanah kan? Okey, yang aku ingat kita start tadika lah. Tapi sebelum tadika tu mungkin masa 3 tahun tanda-tanda ni keluar kita tak tahu sebab kita tak ingat sangat kan. So 6 tahun sampailah umur aku dalam belas kot. Dia ada campur dia sikit minyak wangi khas dia. Okay, zaman remaja kau memang more tu that thing lah. Yes, that thing. Aku hidup macam normal, macam orang biasa berkawan, tapi tak ramai orang kawan aku. Sebab mungkin sebab aku ni macam baran, benda ni jadi baran tau. Okay. Pernah terjadi macam tak kebal. Kebal. Yang aku cocok kau mati tak? Yang sekarang. Mungkin. Siapa nak cerita lepas ni? Saya tak? Sebab aku pernah macam accident apa ke kan. Dulu lah masa kecil sebelum aku amal kan. Macam kita potong bawang ke, mesti tertarik potong kan. Tapi tak ada darah. Tak ada darah. Lepas tu kita punya kekuatan yang something yang kita rasa lain daripada lain. kau. Aku umur 14 tahun, aku boleh pikul almari besar dengan peti ais, ikut bapak aku turun pindah rumah, lalu titi. Kau boleh fikir tak mana kau dapat kekuatan tu? So time tu memang kau akan riak kau enjoy, benda tu enjoy. Sebab benda ni senang, ritual ni senang je. Aku mandi, lepas tu aku ada baca
Tiap-tiap. Ya aku ingat ayat dia macam nak Aku boleh dengar ke apa ayat tu? Ke ada benda tu ada dia efek ada kalau aku dengar? satu kepala, tak naklah orang hafal kan, tapi macam temunik apa benda. bla 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 lah. Bla bla bla. Okey. Aku akan mandi. Dia ada cara dia mandi. Tarik daripada mana ke tanah, dia pakai ibu jari apa semua, lepas tu dia ada baca. Dan dia seling ayat Quran tau. Sebab tu time tu engkau tak terfikir pun benda ni kufur. Ya, ya. Kau tak fikir. Sampailah aku 19 tahun, aku masuk college Islam. Aku bercampur dengan orang Islam ni, kita jumpa ustaz tanya. Okay, tu next. Okay. So sepanjang aku kecil, aku nampak benda-benda bukan. Okay, lepas tu aku membesar, banyaklah macam aku nampak. Time tu tak nampak ekstrim sangat. Dia maksud dia macam tak nampak yang orang kata jump scare, nampak hantu tu semua macam aku. Tak logik lah, tipu So masa lah. kecil tu kau masih nampak je makhluk halus Nampak, semua. yes. Mudah Cuma lah. tak kuat amalan dia lagi. Bila peristiwa pertama yang kau rasa betul-betul that was benda tu yang kau rasa yang memang okay, ini adalah the actual one yang Yes. kau sedar and kau tahu yang kau dalam keadaan bukan budak lah kan time tu. I mean mungkin umur kau dah belas kot first kau nampak. Aku rasa Okay. bila first tu First aku nampak 6 tahun. Maknanya kita dah boleh bercakap. Okay. Aku duduk rumah flat. Okay. Ayah aku kira macam penjawat awam Penjawab okay, awak. yang macam berseragam lah Ha. duduk rumah flat. Satu hari aku balik aku seorang balik tadika. Jalan serang balik. Hujan renyai tengah hari. Tadika balik tengah hari kan. Satu hari aku nampak satu benda tinggi setinggi bangunan langkah. Hantu galah. Aku tak pasti hantu galah ke apa. Dekat aku tak mana pasti. time tu? Dia langkah kat rumah. Dia bukan langkah flat. Dia sama tinggi dengan flat tapi dia berjalan. Slow. Dan Oh. time tu aku seorang je kat situasi tu. Menyebabkan aku demam balik tu. Faham? Bila aku demam, aku balik aku cerita. Barulah keluarga aku macam dia cerita kat aku, cakap. Time tu tak faham sangat. Dia cerita lah macam kau memang ada ni, kau ada ni, kau ada kelebihan ni, Ya. kau ada ni. Kau kena rahsiakan kat orang, tak kau beritahu. Ada sebab lah kenapa aku rasa nak share benda ni dengan Shanta Chill Sebab dia ada melibatkan pasal parent aku, adik-adik aku dan kawan aku. Dan almost lah kawan aku semua jarang lah stay dengan aku sebab bila diorang stay dengan aku, melibatkan diorang juga pun kena kacau. Aku ni duduk Sungudang, yang orang Melaka tahulah. So, aku belajar kat Gafur apa? Majlis Tanah. Okay. Aku terpaksa keluar rumah sebelum subuh 5.30 untuk aku jalan kaki sejauh dalam 1 kilo kot untuk pergi naik, adalah transport dia sedia. Okay, satu hari tu ada rumah 1.5 juta. Ada kat tepi tu, macam tepi jalan tu ada rumah 1.5 juta. Dah lama orang tak duduk. Okay. Okay, sepanjang jalan tu kebetulan hari tu tak ada lampu jalan dengan angin kuat kan. Aku berjalan seorang-seorang. Jalan. Suddenly dekat tengah ni, dekat tengah-tengah jalan tu, tiba-tiba aku nampak satu kelibat nenek tua tau, Cina. Okay. Okay, bongkok. Tak nampak muka bongkok. Jalan pintas sebelah aku. Aku pun, good morning aunty. Sebab aku ni jenis ramah. Good morning aunty. Tapi terdetik kat hati aku, time tu, menyebabkan aku macam, ya aku pagi aku pusing tak ada. Sebab aku kat tengah jalan, tengah-tengah maksud dia sini ujung, sini kira tempat aku sampai kan. Dia kat tengah-tengah. Jadi macam mustahil lah nenek tu boleh pecut kan. Ya. So aku macam jalan sampailah azan subuh. Baru aku rasa macam tenang kan. Itu yang memang, itu first lah yang aku rasa real aku kat luar rumah. Dan disebabkan aku ni asyik takut. Dulu aku takut nampak benda ni. Sebab kau duduk depan TV pun, bila kita tutup TV, nampak benda kat sebelah. Ya. Benda ni tak seram tau. Dia cuma, kau bayangkan tiba-tiba ada orang kat belakang kau perempuan. Dia macam ni, bila kau terkejut, tapi mulut kau tak kata astagfirullah. Kau boleh bayangkan tak, dalam gelap pukul 12 kau kena duduk kat luar rumah time tu, umur kau baru darjah 2, 8 tahun. Lama-lama, walaupun kau takut, kau terpaksa diam lah. Ya? Sebab kau tak nak kena hukuman, kau tak nak apa. Sebab sebenarnya orang takut dengan kita. Kan? So aku macam, okay lah, aku lalulah hidup aku tu. Aku lalu hidup aku macam normal, aku nak rasa hidup aku normal kan. Sampailah aku beli, daripada rumah flat, ayah aku ada rezeki lebih, ayah aku beli rumah. Okay. Aku tak nak sebut taman apa lah tapi dekat area Sungudang tu. Okay. Rumah aku tu dah 8 tahun, orang tak duduk. Okay. Tak ada 8 orang duduk. So aku masuk, kita bagi salam, kita masuklah apa, bersihkan rumah. Tapi bila aku duduk
cerita ni bila adik perempuan aku rasa selalu kena tindih. Okey. Arwah mak aku selalu kena tindih. So macam pelik kan. Macam mungkin tak ada apa kan perempuan kot kan, sebab kita tahu kalau perempuan mandi malam pun ada jin lah apa kan. So macam tak apalah, kita semayang lah. Tapi yang jadi best je bila kita tak buat kenduri besar. Kita macam panggil ahli keluarga aku sebab ramai kan. Panggil baca. Atas shilling ni, rumah aku shilling macam ni. Atas ni macam kecil ni. Yang jenis bukan shilling kapur bukan apa, shilling lama tu kan. So kalau dia tak boleh ada beban atas tu. Maknanya kalau ada kucing lalu atas shilling dia akan jatuh. Tapi tengah baca Yasin, gerong atas shilling. Aku dengan ayah aku panjat. Tak ada benda ke? Kosong, gelap, tak ada apa. Okay. Kemudian lah dah siang, aku naik atas shilling tu dekat bilik air. So bilik air aku tu dia ada macam dinding yang boleh tembus lah ke bilik air kan. Atas dinding tu shilling tu, kau tahu aku jumpa apa? Pet wanita yang masih berdarah. Angin lagi bau. Banyak. Dan rumah tu dah 8 tahun kena tinggal. Oh. Kau boleh fikir tak benda tu? Aku macam, astaghfirullahaladzim, benda ni. Panggil ustaz, dia ada buat pagar kan. Pakai air apa semua. Tapi kebetulan time tu, aku dengan ayah aku, tugas kita orang kena naik atas shilling. Okay. Tulis dekat tiang seri rumah tu, kalimah Allah Muhammad dengan La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah kan. Naik. Tiba-tiba, tangki air tu belah sana, bunyi rantai. Okay. Kecing macam tu kan. Aku macam, kau tak boleh lah. Teka apa aku nampak. Tak tahu. Binatang, mungkin tikus apa kan. Itu air. Kau pernah dengar? Dan hantu raya terlalu besar. Kau pernah dengar polong? Tapi dia bukan api. Dia kepala. Kepala yang tak ada badan tapi terikat dekat tangki air tu. Okey. Dia nak keluar. Maksud dia macam ada orang bela tu. Aha. Benda ni dah 8 tahun dah rumah tu kosong. Dah aku tak tahu kenapa orang tu pindah. Kes lama ni ada orang sewa kejap pun keluar. Bangla sewa pun kejap keluar. Macam tu, tak tahan. Aku dah macam, aku panggil ayah aku. Ayah aku pun, kalau aku nampak, dia sebenarnya aku tipu. Kalau aku, ayah aku nampak dan dengar benda tu. So macam, ish, tak boleh. Kita panggil ustaz buat-buat. Dia ada sebut nama lah, melibatkan orang punya kan. Tapi macam, sebab benda ni, bila macam tu, rumah aku ni dah macam anchor, orang kata seram kan. Efek dia kat arwah mak aku tau. Sebab arwah mak aku ni jenis tak bersosial, jenis tak suka nak campur orang mengumpat ke apa. Dia suka duduk rumah, ajar kita orang sekolah. Macam tu je. Dia pernah kena orang panggil ahli sihir. Arwah mak aku orang panggil ahli sihir. Sebab, orang contoh orang bagi salam. Assalamualaikum, nama mak aku sekian-sekian. Minah lah. Assalamualaikum, Minah. Mak aku ni dia sakit tau. Tangan dia ni tak boleh gerak. Itu dia ada cerita lain nanti aku cerita. Dia ada tangan dia tak boleh gerak dan kaki dia pun kalau jalan pakai tongkat. Dan time tu mak aku tidur. Tapi diorang cakap ada perempuan yang selak langsir rumah aku tu. Time tu kita orang sekolah. So mak aku akan tinggal kat rumah. Ada perempuan yang selak langsir tu tapi tak bercakap, dia pandang je. Lepas tu dia tutup macam tu. Menyebabkan orang dah kena banyak kali. Menyebabkan dulu taman aku tu dekat area tu tak ada orang nak lalu pun situ lepas pukul 12 ataupun lepas isyak tak ada orang lalu pun. Sebabkan memang kadang-kadang aku, sebab bila mak aku dah meninggal, kita ni dah lebih kepada surau. Aku dah pergi surau, kita nak ubah kan. Buat ada cerita lah kenapa mak aku meninggal. So dengarlah orang taman cerita dulu rumah aku nampak benda putih diri tegak atas bumbung kat pokok mangga. Sebab rumah aku ada pokok mangga kan. So macam inilah kenapa arwah mak aku kena orang panggil sihir kan. So macam tu lah. So itu rumah aku lah. So aku memang bergelut lah juga duduk rumah tu. Sebab kau yang jenis boleh nampak. Tapi kau ni, pernah sekali radio terbakar. Radio rumah aku, kau bayangkan current tak ada, apa tak ada, petik tak ada. Tapi radio terbakar tiba-tiba. Lepas tu bila kau padam api, kat dinding kau tu bentuk muka benda tu. Iblis tu lah. Maksudnya Macam kalau kau tengok masalah kan dia ada gambar kan, gambar untuk kambing kan, gambar macam tu. Lepas tu lagi pengalaman dan satu untungnya aku ni, aku tak duduk belah Sarawak. So aku besar dengan Semenanjung. So jauh-jauh aku pun kita ada lagi ingat Tuhan ke Yelah, apa kan. faham. Aku tak cakap orang Sarawak ni macam ni bukan maksud aku sebab kampung aku tu bergabung dengan orang non-Muslim percayaan So aku macam duduk, aku kenal ustaz mengaji. Ustaz ni ajar aku. Dan ustaz ni pun dia ada buat macam apa nama ni?
buang hantu apa semua kalau orang masuk. Dia ada buat traditionalnya buat. So dari situlah aku belajar dia surah-surah apa yang aku nak kalau nampak benda-benda macam ni kan. Dia senang je, dia ajar aku Al-Fatihah Kursi, Al-Fatihah, 4 kul. Memang tiap-tiap aku akan mengaji lepas maghrib. Bila aku ngaji itulah ada orang datang nak berubat. Oh. So aku memang nampak real macam mana orang kena rasuk Okay. nak buang. Faham. Dan benda ni kena kat arwah mak aku. Right. Okay. Pernah kena tak kampung Solok Air Batu? Kena? Yang nak ke hutan simpan tu. Arwah mak aku lalu situ dengan ayah aku naik motor. Boleh logik ke pukul 11 orang tanam jenazah? Selalu lepas isyak je kan paling malam kan? Ya. Jarang sangat Dia lah. boleh nampak orang tanam jenazah dan dia boleh kata benda tu pusing kepala kat dia. Jenazah tu. Tu kan kita tanam, mana ada kita masukkan ni, kita kan benda tu pusing. Semua arwah mak aku tu macam dia terkejut dan dia kaku kat atas motor tu. Okey. Sampai balik rumah. Oh. Ayah kau tak nampak kan tu? Ayah aku tak nampak. Ayah aku dia tak dapat kelebihan tu. Okay. So bila dah macam tu kita orang balik. Bila bawa balik rumah dah macam tu, kita bawa jumpa ustaz aku tu. Dan itulah first time real aku macam join benda ni. Tengok macam mana nak buang benda lah ni kan. Ustaz tu percaya sah, kita tengok on TV pun dia picit kaki kan. Picit kaki tu dia baca apa, mak aku dia suara lembut je. Tapi kau boleh dengar suara dia jadi seorang lelaki. Kasar. Tak nak keluar. Tak nak. Macam tu. Dan kau bayangkan mak aku tu macam kata lumpuh tau urat dia. Tapi dia kuat. Disebabkan aku dah bosan lah hidup macam ni Bosan. Aku dah 16 tahun. Aku dah buat benda-benda tak senonoh. Campur dengan orang. Okay. Okay? Sosial lah, Sosial lah, benda Sosial. kotor lah. Sosial. Benda kotor, semua benda kotor aku buat. Aku tak tahulah, aku tak nak benda ni kan jadi fitnahan. Tapi aku tak tahulah, bapak kawan aku tu dia boleh hantu raya ke apa sebab rumah kampung. Kat taman, dekat kampung Semodang. Okay. Kalau kau tahu lah, Semodang mesti tahu dekat Kuil tu, dalam tu semua kampung gelap. Okay, rumah kampung belakang tu penjara memang hutan kan. Aku tak tahu dia boleh hantu raya ke apa. Bapak dia pergi umrah. Dah arwah dah bapak dia. Dia umrah. Member aku kerja kat sisi tayar pancit. Dia kata kat aku dengan member aku yang B ni, kau pergi rumah aku, cabut motor punya tayar, ganti kat motor aku lah, nanti aku bagi upah apa semua. Kau duit nak duit, kau nak duit. Aku pergi rumah, aku masuk. Tak bagi salam. Tu silap aku masuk tak bagi salam Dan aku pun ajar. Tahu aku apa? Rumah dia panjang, rumah kampung panjang. Aku daripada ruang tamu tu aku lari sampai ke dapur macam tu. Lari, ambil makanan. Oh. Biadab. Ya. Lari. Tiba-tiba aku stuck dekat satu bilik tu. Aku macam Astaghfirullahaladzim aku cakap. Aku pusing belah kiri aku. Dalam bilik kawan aku tu tegak benda warna putih. Warna rambut semua. Tapi tunduk macam ni. Okay. Aku cakap astaghfirullah. Tapi mulut aku ni cabul dulu. Aku macam jalan kat member aku yang tengah buka motor tu, aku cakap, Gen, kau tahu aku nampak apa? Cakap, ya aku nampak macam anak weh. Boleh bagi tahu yang tu. Tapi memang aku diam tau, dia terus marah. Kau ni. Lepas tu balik lah. Balik jalan motor, naik atas motor tu, kau tahu dia cakap apa? Kau tahu tak? Dia kata. Daripada tadi aku buka motor, aku dengar orang mengilai kat telinga aku dah makin slow. Kita faham. Bila kuat, that's mean dia jauh. Tapi bila dekat. Dan kau pula bodoh dia cakap macam ni. Tu memang aku tak cerita dia, memang aku tak siap kat motor tu, aku belah lah. Okay, aku cerita kat member aku tu. Kau tahu tak, member aku punya bodoh punya pemotor. Dia kencing, dia lelaki dia kencing dalam botol letak dalam bilik. So memang kau tak pelik lah kan, benda syaitan dia suka benda macam tu kan. Benda sial. Perangai ni. Memang perangai macam tu. Okay, aku cerita dia tak percaya sebab aku risau. Takut dia kena sebab dia tinggal seorang Lepas tu dia tercakap, okey aku sudah. Lepas tu kebetulannya ada lagi kawan aku, dia nak datang rumah tu juga. Okay. Niat nak buat benda bukan. Rumah dah kosong. Biasa kau rumah apa tak ada mesti kau nak bukan kan. Oye ya. Oye lah. Tapi yang oye ni, kawan aku ni, aku panggil dia B lah dengan C. Yang B ni badan tak bersih. Okay. Minum. Laki yang dua-dua? Dua-dua lelaki. Yang seorang ni clear, badan bersih. Okay. Naik motor, parking depan rumah dia, bagi sah. Assalamualaikum. Tak ada muka, tak ada sahut. Sepatutnya belah. Ya. So yang C ni dia menghadap dekat sungai Semodang tu, ada longkang besar tu kan. Dia menghadap. Tiba-tiba yang si B ni, yang badan tak bersih ni cakap, ada cinggir weh. Oh, dia cakap macam tu? Ada cinggir weh.
Usha babe, boleh buat ni kan, ingat tu kan. Kat rumah dah ada, rumah kosong. Ya betul. Yang sisi ni, dia normal, dia cakap, kau biar betul, mana ada aku dulu. Dah bergaduh. Nasib baik tak bertumbuk lah. So Ya. macam debating, okay. Aku nak confirm kita pergi. Okey. Sepanjang jalan tu, si B ni nampak memang ada perempuan, tapi membelakangkan orang lah. Okey. Sampai dah dekat, tak ada. Baru dia nampak yang Bau dia tak ada, dan dalam keadaan dia mabuk, dia boleh jadi waras, start motor semua jalan. Okey. Okey, aku 4 orang Dan tadi dah cerita termasuk aku dengan member aku A, B, C, D tu kan. Dah 4 orang. Bercerita lagi dekat yang member aku ni sebab kawan aku tu kerja sisi. Dia tak boleh terima lagi. Oh. Dia, Dengan pendirian dia, masih lagi dalam pendirian dia. yelah bapak kau kan, orang cakap hantu raya, mesti Ya. marah kan. Betul lah. So aku cakap, tak puas hati tak puas hati. So yang aku cakap tadi kan, dah campur aku dengan B, C dengan D. Kita orang cakap macam, risau. Dia tinggal seorang. Okey. Family tak ada. Kan? Just kita nak bagi tahu dia. Dia nak dengar tak dengar. Okay, dia tak nak dengar kan tadi kan. So 4 orang ni tadi dah memang give up lah. Tapi bila aku kan cakap dia, aku kawan banyak kan. So bila kelompok-kelompok yang tak baik ni, dia tahu rumah kau free, dia akan nak buat pot out rumah kau. Faham? Okay, dia bawa perempuan. Salah dia dia bawa perempuan mengisap. Okay. Ambil barang lah. Ambil barang dengan dia pusher. Okay. Okey. So dia akan packing kat situ dah apa semua Masuk rumah tu dan member aku sendiri ada dalam tu yang tak percaya tadi tu. Sebab dah tengah malam, benda ni takkan nak buat tengah-tengah siang kan, tengah malam. Masuk je semua okey. Start bila dia nak mula je dengan perempuan tu, tahu tak apa diorang kena? Satu malam sampai azan subuh diorang kena ganggu. Gangguan yang diorang kena, kau boleh bayangkan rumah kayu, bunyi orang cakap, bunyi orang ketuk tingkap, lepas tu benda tu menjelma. Kau tak boleh nak pergi tandas, kau duduk dalam satu kelompok. Dan kau cuba telefon orang tak boleh. Faham tak? Sebab aku cakap, kenapa kau tak telefon apa semua kan? Dia tak boleh apa semua. So benda ni macam lama-lama baru dia percaya. Dan macam biasa lah aku cakap, benda ni takkan jadi kalau Sam tak ada. Maknanya kalau aku tak ada ingat diorang, benda ni takkan jadi. So bila aku ada macam aku ni tarik tau. Tarik energi. Sebab kan dia orang berkawan dengan kau lah, benda tu ikut sekali. Dan satu lagi bukan, sebabkan aku yang datang rumah tu. Sebab ni cerita next lepas ni, semua ni berkaitan kawan-kawan aku yang duduk rapat dengan aku kena. Contoh macam kau dengan Hafiz dengar cerita aku ni, kita rapat kan, tak mustahil pun kau akan rasa benda tu. At least rasa meremang ke naik, kau rasa suasana bilik jadi lain. So aku macam, okey lah, aku dah give up lah, aku cakap. Aku nak larikan diri. Tak jauh pun aku lari, Kuim je, Kuala Melaka. Dan aku rasa time tu aku rasa nak berubah lah. So aku lari 3 tahun duduk situ. Dan bila daripada kotor, aku nak jadi bersih balik. Dia ada cerita dia lah. So kau, dapat sambung belajar tu ke atau kau lari kat situ as apa? Sambung belajar. Sambung belajar lah. Yalah, Sebab dia aku cakap ni, lari, aku ingat. bukan. Ingat masuk dalam tu terus kan? Masa dia aku lari tu, Kerja kantin ke? aku tak balik rumah. Aku tak nak jumpa member kampung, macam tu lah. Menyendiri lah kat Melaka tu. Menyendiri kat situ. So situlah aku belajar dengan ustaz, belajar. Dah tu je lah cerita aku daripada remaja. Belum masuk Kuim lagi. Belum. Okay guys, itulah kisah part 1 daripada Sam. Untuk korang tengok part 2 nanti, bukan dekat Santai Chill. Korang jangan nak komen DM mana part 2, mana part 2. Korang nak tengok dekat mana? Mesti ada juga akan tanya. Mesti akan ada tanya juga. Kau jangan Tak apa, ada. biar aku yang cakap. Mungkin diorang akan faham bahasa kalau aku yang cakap kan. Sebab mungkin Santai Chill dah cakap banyak kali. Diorang mungkin keliru kan. Betul. Tak apa, biar saya yang umumkan sendiri. Kalau korang nak tengok part 2 of cerita Sam ni kan, korang pergi dekat channel aku sendiri. AS, tekan je lah link kat bawah. Kang eja banyak-banyak tak faham lagi sekali kan. So kita wrap kat sini lah part 1. Okay. Nak tunggu part 2, tunggu aku update. Let's jom. Okay, sampai di sini saja. Bye-bye. Ciao Lu.